Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung lagi chapter 4. Untuk hari ini kita akan masuk 4.7 plant reproduction. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang human reproduction, pembiakan bagi manusia. So untuk hari ini kita akan belajar tentang pembiakan untuk tumbuh-tumbuhan. Okey. Sebenarnya pembiakan ni purpose utama dia adalah untuk apa? Sebelum kita belajar lah, pembiakan ni sebenarnya purpose utama dia untuk apa? Tolong tulis dalam chat. Dia punya tujuan utama, purpose tu tujuan utama. Tujuan utama untuk pembiakan ni sebenarnya adalah untuk apa? Dalam chat. Kemandirian spesies. Okey, so nak memastikan bahawa spesies tersebut akan berterusan. Kemandirian spesies. Okay, good, betul? Okay. Di mana akan menghasilkan baka yang baru, offspring yang baru. So daripada baka tersebut maksudnya dia meneruskan generasi-generasi seterusnya lah. So sekarang ni ada juga kehidupan yang dalam kepupusan negara, contoh yang macam penyu contohnya. Okay. So kalau proses pembiakan tu ada, tapi disebabkan oleh manusia ini dia tak jaga alam sekitar, so habitat dia tercemar dan juga dia tak dapat hidup. So makin lama proses kepupusan tersebut akan berlaku. Okay. So pembiakan ini adalah untuk memastikan bahawa proses kepupusan tersebut tidak akan berlaku. Okay. Spesies tersebut akan terus hidup sampai bila-bila. Okey, baik. Tengok dalam gambar ni. I bear fruits to prevent my species from going extinct. Kalau yang satu pokok lagi ni dia tak dapat menghasilkan buah. Buah ini kalau sekiranya dapat dihasilkan, so buah tersebut contohnya buah tersebut gugur. Buah tersebut gugur, dalam buah tersebut ada biji. Biji tersebut boleh jadi sebagai apa? Tulis dalam chat. Biji daripada buah tersebut boleh jadi sebagai apa? Benih, ya betul. So dia dapat kemandirian spesies lah. Maksudnya spesies tersebut akan dapat diteruskan lagi. Disebabkan oleh biji buah tersebut akan meneruskan generasi untuk pokok tersebut. So pokok yang belah kanan ni sedih, kesian dia tak dapat menghasilkan apa dia ni, baka yang baru sebabkan oleh tak berbuah. Okey, ini contohnya lah dalam kamu punya apa dia ni, buku teks. Okey, baik, seterusnya. Ya, kamu ada baru nak masuk. Baik, untuk struktur untuk reproduction, selalunya kita akan kaitkan dekat bahagian bunga. Dekat bahagian bunga untuk plant, dia akan berlakunya proses reproduction, pembiakan. Fertilization akan berlaku dekat bahagian bunga. Persenyawaan akan berlaku dekat bahagian bunga. Bunga juga ada bahagian jantan, ada bahagian betina. So sekarang ni kamu kena ingat yang ini tergolong di dalam sexual. Okay, sexual reproduction, bukan asexual. Kita ulang balik, asexual tu maksudnya apa? Tulis dalam chat. Asexual. Apa beza asexual dengan sexual? Okay, asexual tu apa? Tulis dalam chat. Belajar lah sebelum ni. Asexual tu tiada sex cell. Okay, good, betul. Tidak mempunyai sel jantina. Okay, dia hanya satu parent sahaja. Okay. So kalau untuk yang bunga ataupun human, dia adalah sexual reproduction. Okay, mempunyai sex cell. Okay. So dia ada jantan, dia ada betina. Okay, so kamu tengok kat bahagian sini, kat flower, contohnya kita ambil satu flower. Ini flower apa? Pokok bunga raya kot ni. Okay, pokok bunga raya dekat bahagian satu, bahagian bunga tersebut, bahagian bunga raya tersebut, dia mempunyai dua organ untuk reproduction, iaitu female, ni female reproductive organ, dan juga male reproductive organ. Tolong ingat dia punya bentuk dan juga labeling dia. Okey, ini dalam gambar ni macam tak tepatlah stigma ni. Okey, kita pergi bahagian female dulu. Female ni perempuan, betina lah. Okey, bahagian betina. Kalau untuk bunga, pokok bunga. Baik, dekat bahagian female, sekejap, depan kamu baru masuk. Okey, bahagian female yang kamu kena ingat adalah bahagian stigma, style, ovari,
kat bahagian ovari dan juga ovule. Dia nama yang sex cell dia sama saja, ovule, sama je macam manusia. Manusia pun ovum, ovule. Okey, lebih kurang lah. Okey, ovari menghasilkan ovum. Okey, so sama juga ovari tersebut ada tempat untuk menghasilkan ovule tersebut. Okey. So dekat bahagian betina juga ada style. Style ni adalah macam tube. Kalau nak dibandingkan dengan manusia, tube yang sperm masuk. Apa tube yang sperm masuk? Tulis dalam chat. Tube yang sperm akan masuk berlaku fertilization. Apa nama dia? Fallopian tube. Ya, betul. Good. Okay, fallopian tube. So lebih kurang style ni lebih kurang macam fallopian tube lah. Okay. Seterusnya stigma. Kalau dalam gambar ni, stigma dekat bahagian sini. Kalau selalunya dalam gambar dalam soalan selalunya stigma adalah dekat bahagian tengah-tengah ni kat sini. Okey, tengah-tengah ni stigma Okey. Stigma dekat bahagian sini So nanti sperm apa tu ni sex cell daripada male akan masuk. Nanti cikgu akan ajarlah. So kena ingat bahagian female reproductive organ ni nama keseluruhannya adalah pistil. Di mana pistil ni merangkumi stigma, merangkumi style, tube ni, merangkumi ovari dan juga merangkumi ovule. Okay, so itu adalah untuk female reproductive organ, bahagian organ pembiakan untuk betina. Okay, baik, seterusnya kalau ada betina mesti ada jantan. So jantan yang belah kiri ni, label belah kiri ni, di mana nama keseluruhannya adalah stamen. Stamen untuk jantan, pistil untuk betina. Di dalam stamen ada terbahagi kepada dua bahagian untuk stamen, untuk bahagian jantan, iaitu anther dan juga filament. Okay, anther yang bahagian ujung sini, ni ujung yang warna kuning ni. Filament adalah batang yang connectkan anther tersebut dengan bahagian style. Okay, filament. Filament, anther bahagian ujung ni. So, tolong ingat kalau untuk male hanya ada dua sahaja, anther dan juga filament. Kalau untuk female ada 4, stigma, style, ovary dan juga ovule. Dan namanya adalah stamen dan juga pistil. Okay. Stamen bagi male, pistil bagi female. Okey, untuk daun juga dia ada labeling untuk petal. Petal ni kelopak-kelopak bunga. Okey. Apa function kelopak-kelopak bunga ni? Colourful kelopak-kelopak bunga tersebut dia selalu berwarna-warni. Kamu nampak pokok bunga ni cantik, comel. Okey, kamu rasa macam nak pergi ke arah pokok bunga tersebut, menarik. Dia menarik kamu untuk pergi kepada bahagian dia. Okay, sebab itulah pokok bunga tersebut dia mempunyai warna yang menarik disebabkan oleh dia nak attract insect dan juga animal. Sebab apa nak attract? Nanti kita akan belajar. Okay, so setiap benda yang dicipta tersebut dia ada function dia tersendiri. Okay. Baik, seterusnya sepal bahagian bawah ni, okay. Selalunya warna hijau lah. Okay, dia akan protect the flower during the bud stage. Bud stage ni adalah proses tunas. Maksudnya sebelum menjadi bunga, sebelum bunga tersebut mekar, kamu pernah tengok video National Geographic kan? Sebelum bunga tersebut dia mekar, dia muncul dulu sebelum ni. Yang muncul tersebut adalah bahagian sepal. Okay? Dia protect bunga kat bahagian dalam. Bila bunga tersebut dah keluar, okay, sepal tu dekat bahagian bawah. Okay, sepal tu dia protect bahagian bunga ketika proses bud. Bud tersebut adalah tunas. Okay. Bud stage. Okay, baik. Seterusnya. Okay, pollination. Okay, proses pendebungaan. Okay, proses pendebungaan ini adalah proses reproduction untuk plant. Maksudnya plant ini dia bukannya ada bahagian macam perempuan dan juga lelaki dia ada vagina dan juga dia ada penis kalau untuk manusia. Tapi kalau untuk tumbuhan, proses pendebungaan tersebut akan menghasilkan baka yang baru. Okay, dapat menghasilkan baka yang baru. Okay, pollination. Nama dia adalah pollination, pendebungaan. There are two type of flower, bisexual dan juga unisexual. Okay, dia ada bi ni 2, uni ni 1 lah. Maksudnya kalau bisexual, contohnya selalu kita
kita pernah dengar buah-buah yang kacuk. Contohnya, nangka kacuk dengan mangga contohnya. Jadi apa? Nangga. Contoh. Okay. So, itu tergolong dalam bisexual ke tergolong dalam unisexual? Boleh jalan check. Kalau nangka dengan mangga, bisexual ke unisexual? Jangan check. Bisexual. Sebab bi itu dua. Maksudnya dua jenis yang berbeza lah. Satu mangga, satu nangka. Itu bisexual. Kalau unisexual, maksudnya unisexual itu satu pokok tu saja. Contohnya pokok mangga. Nak menghasilkan baka yang sama juga, mangga. Mangga apa? Contohnya mangga harum manis. Contohnya baka yang sama. So bunga daripada harum manis tersebut akan melakukan proses penumbuhan pollination dengan bunga yang sama daripada pokok harum manis tersebut. So akan terhasilnya buah mangga harum manis contohnya. Okay. So itu adalah unisexual flower. Okay. Satu sahaja. Okay. Contohnya kat sini ya. Okay. Bisexual. Kalau kamu tengok dekat bahagian sini, dia ada male flower dan juga dia ada female flower. Kalau unisexual selalunya contohnya pokok kalau ada male flower dengan female flower. Kejap. Cikgu rasa cikgu salah terang ni. Kalau unisexual, okey. Cikgu ulang balik Unisexual, tolong buang balik apa benda yang cikgu terang tadi. Salah. Unisexual, okey, dia ada pokok yang sama, cumanya dia ada dua jantina yang berbeza. Contohnya pokok betik. Contoh pokok betik Pokok betik dia ada jantan, dia ada betina. Pokok betik yang betina yang selalunya akan ada buah. Selalunya kalau pokok jantan kita akan tebang. So unisex ni adalah unisexual flower adalah di mana pokok yang mempunyai dua jenis gender. Satu pokok yang mempunyai flower yang hanya jantan sahaja, satu pokok yang mempunyai flower yang betina sahaja. Okey, contohnya pokok betik. Okey, cikgu salah. Okey, unisex ni adalah pokok yang sama tapi dia mempunyai perbezaan jantina. Ada pokok betik tersebut di jantina dia jantan, ada pokok betik jantina dia betina. Okey. So selalunya kalau pokok tersebut tak berbuah, selalunya itu adalah pokok jantan lah. Okey. Kalau yang berbuah pokok yang betina. Tapi ada juga pokok yang mempunyai flower dia bisexual. Maksud bisexual ni adalah dekat bahagian bunga tersebut dia dah ada dua jantina, jantan dan juga betina. Okay, contohnya pokok bunga raya contohnya. Dia memang berlaku fertilization tersebut dekat bahagian kelopak bunga itu sahaja. Sebab apa? Sebab kelopak bunga tersebut dia dah ada dua jenis, jantan betina dah ada dekat kelopak bunga. Lain dengan unisexual. Unisexual yang satu flower tu jantan, satu flower tu adalah betina. Okay. So daripada situlah baru boleh berlaku fertilization kalau unisexual. Durian ada jantan ke ada betina? Durian tak. Okay. Durian kalau tak. Yang ada jantan betina yang cikgu tahu betik lah. Yang lain cikgu tak pasti lah pokok apa. Okay. Dia ada pokok yang jenis jantan tembikai kot. Tembikai ada jantan betina kot. Okay. Baik, seterusnya. Tentang musim durian sekarang ya. Ni contohnya. Papaya plant. Okay, dia ada male, dia ada female. Saya cakap lah. So, kalau kamu tanya dekat mak ayah kamu, macam mana nak tahu apa dia ni, pokok tersebut boleh ada buah ataupun tidak, bila dia dah besar ni kamu tengok dekat dia bahagian rambu-rambu dia. Kalau rambu-rambu tu maksudnya bunga-bunga dia. Kalau bunga dia tu mana tau dia ada bentuk dia lah. Contohnya dalam gambar tu lah, dengan flower bentuk macam tu, female flower bentuk macam tu. Sebenarnya yang akan ada buah adalah dekat bahagian female lah. Okay. Sebab apa female nanti kita akan belajar. Corn juga adalah pokok bulu. Pokok bulu juga tak pasti lah. Okay, corn plant, kalau pokok apa dia ni, jagung juga mempunyai unisexual flower. Di mana dia ada male, dia ada female. Pokok jagung juga ada jantan, ada betina. So yang jantan selalunya tidak akan berbuah lah. Yang betina yang akan berbuah. Okay, baik. Seterusnya. Pokok bidari saya berbunga tapi tak berbuah.
Bongkok bidara tak pastilah ada jantan betina tak. Tapi selalu kalau tak berbuah tu jantan lah. Okey, baik, seterusnya. The pollination is the process of transferring matured pollen grain from anther to stigma. Okey, baik. So kita belajar tentang pollination, pendebungaan. Okey, kamu tengok dalam gambar ni, pendebungaan. Dia ada dua jenis pendebungaan. Satu self pollination, satu cross pollination. Pendebungaan sendiri dan juga pendebungaan bersilang. Okay. Sendiri itu maksudnya daripada pokok tersebut, dia ada flower. Dia akan buat pollination dekat bahagian pokok tersebut saja. Flower dekat bahagian pokok tersebut saja. So, nama pendebungaan tersebut adalah self pollination. Okay. Pokok tu sendiri, self pollination. Kalau cross pollination daripada pokok yang berbeza ataupun pokok yang berlainan, satu pokok belah kiri, satu pokok yang belah kanan. Okey. So berlakunya cross, dia cross di antara satu sama lain. Cross daripada pokok lain ke pokok yang lain. Okey, itu namanya cross pollination. Okey, pollination ni adalah apa? Kalau kamu tengok dekat bahagian sini ditulis process transferring matured pollen grain from anther to stigma. Okey, pollen grain ni. Pollen grain ni kat bahagian sini, dia menghantar pollen grain tersebut pergi ke bahagian stigma. Sekarang ni cikgu nak tanya, yang mana satu jantan, mana satu betina? Pollen grain tersebut kat bahagian jantan ke kat bahagian betina? Pollen grain yang pergi kepada stigma. So, pollen grain jantan ke betina? Boleh dan cek. Pollen grain adalah jantan, ya betul. Pollen grain tu adalah daripada bahagian lelaki dan stigma adalah daripada bahagian perempuan. So pollen grain akan pergi melekat, pollen grain akan pergi melekat kat bahagian katakanlah ni stigma. Okay, pollen grain tu, sebab tu ada kamu pernah tengok ada bunga-bunga kan, ada bunga yang berterbangan ataupun kemucup yang melekat dekat kamu punya seluar. Okey. So kemucup ataupun bunga-bunga yang berterbangan tersebut itu adalah pollen grain, di mana dia membawa sel untuk male, okay, untuk lelaki. Okay. So pollen grain tersebut akan melekat dekat bahagian stigma. Stigma ni bahagian perempuan. Okay. So bila dia melekat, dia akan mengeluarkan sel tersebut. So dia akan pergi ke bahagian ovule dekat bahagian dalam ni. Nanti kita tengok sama. So dari dua, self pollination, cross pollination. Okay, pollen grain are transferred to the stigma of another flower on the same plant. Okay, plant yang sama. Pollen grain are transferred to the stigma of the same flower. Okay, kalau self pollination, dia adalah plant yang sama ataupun flower yang sama, bunga yang sama. So pendebungaan yang berlaku secara sendiri, namanya self pollination. Cross pollination, pollen grain are transferred to stigma of another flower on a different plant of the same species. Okay, pokok yang berbeza tapi spesies yang sama. Spesies yang berbeza pun boleh juga. Spesies sama, spesies berbeza pun boleh. Cumanya dia mestilah pokok yang berbeza. Satu pokok belah kanan, satu pokok belah kiri. Kalau pokok yang sama, itu adalah self pollination. Pokok berbeza, cross pollination. Okay. Baik, seterusnya pollinating agent. How do pollen grain from a plant get transferred from anther to the stigma of the flower? Okey, baik. Cikgu naikkan balik ke atas sekejap. PDF ni dia slow sikit. Dia berat. Okey, kita ulang balik yang ni. Tadi pollen grain, cuba beritahu ke cikgu pollen grain dia dekat bahagian mana? Tadi kan pollen grain pergi ke stigma kan, stigma ni kan. So pollen grain tu sebenarnya dihasilkan daripada mana sebenarnya? Tadi kata dia daripada jantan kan, jantan. So dia daripada anther ke filament? Tulis dalam chat. Stamen ni keseluruhan. Stamen ni keseluruhan bahagian jantan. Cumanya dia dihasilkan daripada anther ke daripada filament? Filament, anther. Dua-dua jawab
Jawab filament punya jawab juga, enter punya jawab juga. Okey. Pollen grain dihasilkan dekat bahagian enter. Bahagian enter ni hasilnya pollen grain. Contohnya kalau nak bagi contoh yang lain, nanti kalau lelaki, tempat bahagian mana yang menghasilkan sperm? Tolong tulis dalam chat. Testis yang menghasilkan sperm. Okay. So, enter ni adalah macam testis lah. Contohnya. Okay. Enter ni. Enter dia akan menghasilkan pollen grain. Pollen grain tersebut kamu boleh bayangkan macam sperm contohnya. Okay. Okay. So, pollen grain mempunyai sex cell untuk male. Okay. Okay, baik. Seterusnya pollinating agent. Pollinating agent, pollen grain akan pergi ke bahagian stigma. Kita ada 10 minit lagi kalau dah habis nanti kamu masuk balik. Okay, pollen grain akan pergi kepada stigma. Cumanya dia akan dibawa oleh benda-benda yang lain. Benda lain tersebut namanya adalah pollinating agent. Maksudnya perlembagaan ni dia ada agent dia. Agent yang membawa bunga tersebut, pollen grain tersebut pergi ke bahagian stigma. Okey. Contohnya adalah kalau kamu tengok dalam gambar ni, rama-rama ni. Okey. Sebab apa rama-rama boleh bawa daripada satu kelopak rama-rama dia pergi kepada kelopak yang lain? Sebab apa rama-rama boleh bawa? Sebab rama-rama ni tertarik dengan bunga. Sebab apa rama-rama tertarik dengan bunga? Sebab ada satu benda yang menarik rama-rama tersebut. Apa nama dia? Tolong tulis dalam chat. Apa yang menarik rama-rama ni pergi ke bahagian bunga? Tulis dalam chat. Ya, betul. Petal. Okey. Disebabkan oleh petal tersebut menarik minat insect ataupun animal, so dia hinggap dekat bahagian bunga tersebut. Kaki yang dihinggap tersebut, kaki rama-rama tersebut kemungkinan akan melekat dengan pollen grain. So dia pergi hinggap dekat bunga yang lain lah. Bila dia pergi ke bahagian bunga lain, kaki tersebut hinggap balik dekat bahagian ni, yang pollen grain tersebut akan jatuh dekat bahagian stigma. So bila jatuh dekat bahagian stigma, fertilization akan berlaku. Okay. Fertilization akan berlaku. Okay. Itu adalah insect kan. Contohnya rama-rama insect. Okay. Apa dia ni? Angin juga adalah pollinating agent juga. Angin. So kalau kamu tengok lalang, dia tiup angin, selalu ada bunga-bunga berterbangan. Bunga tersebut adalah apa? Tulis dalam chat. Bunga berterbangan tersebut adalah apa? Tulis dalam chat. Dia adalah pollen grain, petai. Okey, dia adalah pollen grain yang betul. Bunga-bunga tersebut adalah pollen grain. So yang berterbangan tersebut dia akan stick dengan stigma, so boleh berlakunya pada ni fertilization. Cikgu kalau sebab tu kalau tak ada lebah bunga tak mekar. Sebab tu tak ada lebah bunga tak mekar. Yang cikgu tahu kalau insek ada, dia seduh madu dekat bahagian bunga, so dia pergi pada bunga yang lain, so bunga tersebut dia boleh berlaku fertilization, dia akan menghasilkan bunga yang baru lah. Nak kata mekar tu cikgu tak pasti lah. Mekar ke tak mekar ke. Yang penting dia boleh menghasilkan offspring yang baru. Okay. So ada 3 jenis pollinating agent. Contohnya wind, angin, binatang dan juga serangga. Okay. Baik. Karakteristik dia, animal and insect. Pollen grain usually stick on the beak of the body of the animal. Okay, ni yang cikgu cakap tadi. Dia melekat. When the insect land on the flower, stuck in nectar, pollen grain will stick to its furry feet and body. Sebab tu dia cakap, rama-rama hinggap, dia punya apa dia ni, kaki dia ni melekat dengan pollen grain contohnya. Tu dia pergi pula dekat flower yang lain. Bila dia pergi dekat flower lain, pollen grain tersebut akan terjatuh dekat bahagian stigma. Bila terjatuh, fertilization akan berlaku. Okay. So the characteristic of animal pollinating agent have a big and colourful petal. Ini adalah yang nak menarik insect dan juga animal tersebut. Have nectar and smell nice. Nectar ni adalah madu. Okay, nectar adalah madu.
Satu sebab insek tersebut pergi kepada flower sebab dia ada petal. Petal tersebut menarik. Bila dia dah hinggap, dekat bahagian flower tersebut ada nektar. Nektar tersebut adalah madu. Okay. Dan juga dia produce rough and sticky pollen grain. So sebab itu dia boleh melekat kat bahagian kaki insect ataupun animal. Example of animal pollinating, durian, rambutan, papaya, hibiscus, sunflower, rose. Okay. Contohnya lah. Okay, daripada angin pula. Okay, kalau untuk angin, pollen grain tersebut dia sangatlah ringan. Sangat ringan. So angin tolak baru dia dah boleh keluar daripada bahagian enter untuk pokok tersebut. Angin saja dah keluar. Lain dengan yang bahagian insek tadi. Insek kena datang. Stick kat kaki, barulah dia boleh berlakunya pollination. Tapi kalau yang wind ni, hanya daripada angin saja dia dah boleh terkeluar daripada enter. Sebab apa? Sebab dia ringan. Light pollen grain. Okay. Dia akan cari stigma. The characteristic of man have a white and pale petal. Selalunya dia warna putih dan selalunya dia dalam keadaan kusam-kusam lah. Long and furry stigma, okay. Have a plenty small, smooth and light pollen grain. Have a long filament and style. Baik. Seterusnya. The advantage of cross-pollination. Okay. Tadi kita belajar tentang self-pollination, cross-pollination. Okay. So, cross-pollination ni apa? Tuan tu dia dah cek. Cross-pollination ni adalah apa? Tadi kita terang. Pendemungaan yang berlaku pokok yang sama ataupun pokok yang berbeza. Kita nak cek pokok yang sama ke pokok yang berbeza? Okey. Pollination daripada pokok yang berbeza tapi spesies yang sama lah. Pokok yang berbeza. Ada satu pokok kanan, ada pokok kiri. Ini cross pollination. So cross pollination ni lebih bagus daripada self pollination sebenarnya. Apa yang bagus dia? Kita akan belajar. Cross pollination combine genetic material from two parent plant of the same species. Cross pollination has many advantages. Okay. Nah, ini dia punya kebaikannya. Sebab itulah orang cakap kalau nak kahwin pun, kahwin dengan orang yang, contohnya kalau manusia kahwin dengan orang yang luar daripada keluarga kita. Sebab apa? Kemungkinan kalau keluarga kita ni ada penyakit, contohnya penyakit keturunan. So, bila kita kahwin dengan orang luar, chances untuk dapat penyakit keturunan tersebut low lah. Dibandingkan dengan kita kahwin dengan orang yang dalam kalangan kita juga, suku kita juga. So, chances untuk dapat penyakit yang keturunan tersebut adalah tinggi. So, sama juga macam plant reproduction. So, dia kena cross, kena keluar. Bila keluar, dia akan lebih, advantage dia akan lebih besar. Ini apa yang advantage dia? New plant more resistant to pest and disease. Okay, lebih daya tahan dia lebih kuat untuk dari segi penyakit. Tak senang kena penyakit lah. Kualiti dia lebih bagus, quality of seed lebih bagus. Dan dia akan melahirkan variety of plant. Sebab tu kalau kamu tengok durian kacuk contohnya, isi dia dia punya nipis tapi isi dia tebal. Dia punya nipis, isi dia tebal. Okay. Seed dia nipis. Okay. So variety dia lebih bagus lah. Healthier plant which can adapt better to change in environment. Okay. So dia lebih sihat. Okay, yang boleh adapt kepada cuaca-cuaca yang berubah. Okay. So dia lebih bagus lah. Advantage untuk cross pollination. Okay, the innovation of cross pollination in agriculture. Kamu tengok kat sini. Contohnya, kalau palm oil, pokok apa ni? Kelapa sawit. Pisifera endura, pokok kelapa sawit yang sama, cumanya ada jenis-jenis dia. Pisifera campur dengan dura, okey. Hybrid plant namanya adalah tenera. Bila pisifera dengan dura tersebut, dua adalah pokok kelapa sawit, dikacukkan sekali, maksudnya ada cross pollination di antara satu sama lain, dia akan menghasilkan tenera. Tenera tersebut apa bagus dia? More fruit.
and flash. Inner shell. Okay. So itu yang kita nak. Maksudnya daripada cross pollination menghasilkan satu baka yang lebih bagus. So cross pollination ni adalah baik. Okay. Adalah bagus untuk agriculture. Contohnya ni papaya. Subang 6 ni jenis pokok betik namanya Subang 6 dan juga Sunrise Solo. Dua-dua ni dikacukkan menjadi exotica. Apa yang bagusnya exotica ni? Dia lebih manis, okey, more flash, okey. Jagung Taiwan dengan Mexico dia akan jadi emas madu. Okey. Apa bagus dia? Manis, lebih besar, okey, resistant kepada disease, dia boleh tahan kepada penyakit. Okey. Padi pun sama juga. Okey. Itu dia dekat dalam chat je kalau kamu tahulah. Padi ni apa benda? Gaduh kat dalam chat ni. Tulis dalam chat kalau padi